Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di ruang udara IKIM FM untuk saudara kita membicarakan dan juga membincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, kalau pada seri yang lalu kita baru sahaja menyelesaikan perbincangan kita dalam surah Fussilat, dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneliti satu lagi surah di dalam Al-Quran, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Yusuf, yang mana ia merupakan surah yang ke-12 di dalam Al-Quran, yang terdapat pada juzuk juga yang ke-12, yang mana surah Yusuf ini saudara merupakan, kalau kita melihat dari sudut susunan dalam mushaf, memanglah yang ke-12, bagaimana ayatnya itu mengandungi sebanyak 111 ayat. Menurut kata yang muktamad, ianya merupakan ayat-ayat Makkiyah, ataupun yang kita sebut sebelum ini bahawa ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka surah ini dinamakan sebagai surah Yusuf. Surah Yusuf dinamakan sebagai surah Yusuf kerana surah ini mengandungi cerita-cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ianya dijadikan sebagai satu panduan, pedoman di dalam kehidupan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi kewajipan kepada kita untuk kita meneliti surah Yusuf ini, walaupun ia datang dalam bentuk penceritaan, tetapi penceritaan kisah yang memberi banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Dan nama Yusuf itu sendiri, Yusuf alaihissalam, disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quranul Karim, yang mana daripada 26 kali itu daripada dalam Al-Quran, 24 daripadanya memang disebut secara khusus di dalam surah Yusuf itu sendiri. Manakala seterusnya disebut juga satu ayat tentang nama Yusuf itu dalam surah Al-An'am ayat 84. Allah Ta'ala sebut, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Di situ dalam surah Al-An'am disebut sekali tentang Yusuf, dan juga satu ayat dalam surah Ghafir. Namun begitu kita sebut tadi bahawa 24 kali perkataan Yusuf itu, nama Nabi Yusuf itu disebut di dalam surah Yusuf. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keseluruhan surah ini adalah surah Makkiyah kerana ia diturun sebelum hijrah Nabi SAW, walaupun ada pandangan yang dikemukakan sebagaimana yang disebut oleh As-Suyuti dalam Itqan fi Ulumul Quran. Ia menyatakan bahawa ada pengecualian 3 ayat yang daripada peringkat awalnya yang ia merupakan bukan ayat Makkiyah tetapi ayat Madaniyah. Namun begitu ia ditolak oleh pandangan yang lain, sebagaimana yang disebut oleh para ulama yang lain, seumpama Al-Imam Al-Alusi ataupun yang disebut juga oleh Imam Ibn Ashur, yang menyatakan bahawa sebenarnya keseluruhannya adalah Makkiyah, iaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, yang banyak membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan seumpamanya.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama, iaitu tentang bagaimana bila mana ianya merupakan surah Makkiyah. Dalam ayat surah Yusuf ini, ia menghimpunkan banyak perkara sebenarnya. Banyak sekali perbincangan yang akan kita saksikan dari semasa ke semasa bila mana kita meneliti surah Yusuf ini, iaitu antara lain yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Beliau menyatakan surah ini menghimpunkan pelbagai perkara, iaitu menceritakan tentang para anbiya, para salihin, malaikat, syaitan, jin, manusia, haiwan, perjalanan raja-raja, dan juga para peniaga, golongan alim, golongan jahil, lelaki, wanita, dan orang yang mempunyai tipu helah, yang membicarakan tentang tauhid, membicarakan tentang fiqh, membicarakan tentang mimpi, menceritakan tentang politik, menceritakan tentang kehidupan. Maknanya, sesuatu perkara, kata Imam Qurtubi, sebenarnya surah ini menghimpunkan banyak benda yang ianya menghimpunkan faedah-faedah yang baik bila mana kita teliti, yang memberi kebaikan kepada kita dari sudut duniawi dan juga ukhrawi. Makna kedua-dua perkara tersebut dapat diambil pengajaran dan juga iktibaran di dalam kehidupan kita. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang menariknya juga ialah surah Yusuf ini merupakan satu surah yang ia didatangkan dalam bentuk kisah. Ini satu perkara yang menarik, sebab manusia ni kadang-kadang bila disebut tentang kisah ini, ia sesuatu perkara yang menarik minat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik cerita atau sebaik-baik kisah dari apa yang kami wahyukan kepada engkau dalam Al-Quran ini, meskipun engkau pada sebelumnya masih termasuk orang yang lalai. Jadi dalam ayat 3 surah Yusuf ini sebagai contoh nak menceritakan bahawa inilah Allah Ta'ala datang ke surah Yusuf ni dalam bentuk kisah. Bahkan ahsan, yang disebut sebagai yang terbaik. Ahsan ni maknanya yang terbaik. Ahsan qasas, sebaik-baik cerita. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama, Al-Quran ini kadang-kadang memang membawakan kisah-kisah tertentu. Sebenarnya kisah yang datang ke Al-Quran, seumpama kisah dalam surah Yusuf ini, ia memberi pengajaran, iktibaran yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka dengan sebab itu kadang-kadang kalau kita meneliti Al-Quran secara keseluruhannya, kita boleh bahagikan kisah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran ini, dia ada 3 jenis. Yang pertama, kisah para anbiya. Yang mana kisah para anbiya ini yang mengandungi dakwah-dakwah mereka kepada kaum mereka, dan juga mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk membuktikan kebenaran mereka, di samping bagaimana golongan-golongan yang engkar, bagaimana step-step ataupun kita sebut sebagai marhalah dakwah, perkembangan dia, dan di situ juga diceritakan bagaimana hasil ataupun orang beriman macam mana, dan orang yang mendustakan para rasul itu macam mana. Banyak kisah-kisah macam ni yang dimuatkan dalam Quran, macam kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak kisah-kisah yang datangkan oleh Quran dalam bentuk yang seumpama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kisah juga didatangkan dalam bentuk cerita-cerita tertentu, dan juga kadang dibawa satu watak yang ia bukan Nabi. Kalau tadi kita sebut sebagai para anbiya, tapi ada cerita-cerita yang Allah Ta'ala nak bawa satu kisah tertentu, yang mana dibawakan juga tokoh-tokoh atau watak-watak tertentu yang mereka itu, antaranya mereka tidak sabit dari sudut kenabian mereka. Mereka bukan Nabi. Contohnya kisah Talut, Jalut, anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, cerita tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Qarun, tentang Maryam, tentang Ashabul Ukhdud, tentang Ashabul Fil, yang Abraha dan tentera-tentera. Jadi semua itu kadang watak-watak tertentu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan satu kisah-kisah yang boleh memberi pengajaran. Dan yang ketiganya,
Yang ketiganya, kisah dalam Al-Quran juga kita lihat kadang-kadang ianya berkaitan dengan situasi-situasi yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa penting yang Allah Ta'ala ceritakan, macam apa yang berlaku dalam peperangan Badar, kisah dalam perang Badar, perang Uhud, yang terdapat dalam surah Ali Imran contohnya menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Begitu juga dalam surah Taubah diceritakan tentang peperangan Hunain, peperangan Tabuk yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ini satu peristiwa, satu kisah yang boleh diambil pengajaran juga. Dan begitu juga dalam surah Al-Ahzab yang diceritakan tentang peperangan Ahzab itu sendiri, peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Jadi saudara yang dirahmati Allah, di samping itu banyak cerita-cerita lainlah tentang hijrah, tentang Al-Isra dan seumpamanya. Itu antara kita lihat jenis-jenis yang kadang Allah Ta'ala datangkan bentuk Al-Quran ni, ayat Quran ni antaranya dalam bentuk kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi pengajaran. Kerana kadang-kadang mungkin timbul juga bahawa sebab Al-Quran ni saudara, dia bukan mendatangkan hukum hakam sahaja, bukan menceritakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan akidah sahaja, tetapi kadang bagaimana cara membawakan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat-sangat menarik. Maka dengan sebab itu kita lihat kisah dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Yusuf ini, sebab kita akan dalam surah Yusuf ni kita akan saksikan nanti insya-Allah sepanjang perbincangan kita nanti dalam surah Yusuf, kita akan dapat saksikan bagaimana kisah-kisah yang sangat-sangat menarik. Tapi bukan kisah menarik ini bukanlah macam kita baca novel, kita baca buku-buku cerita sejarah, tidak, tetapi kisah ini yang penuh pengiktibaran, pengajaran dan penuh mukjizat. Itu hebatnya kisah dalam Al-Quran ini. Selain daripada ianya menarik, memang sangat menarik, tetapi ia juga mengandungi pengajaran, pengiktibaran, membetulkan tauhid manusia, membetulkan sikap manusia, sifat manusia, dan juga nak membawa manusia itu ke arah yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, saudara, kalau kita lihat kisah-kisah yang datang ke dalam Al-Quran ini, banyak perkara-perkara yang memang kadang kisah-kisah itu juga nak membawa manusia itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kisah-kisah ini juga didatangkan nak menunjukkan juga bagaimana hebatnya, agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita harus ataupun kita hendaklah menyedari bahawa sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran ini dia sebenarnya merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana dia perkataan Allah, kalam Allah, dia tidak serupa dengan perkataan-perkataan yang diucapkan, kisah-kisah dinyatakan oleh makhluk, oleh manusia dan sebagainya, baik di kalangan jin ke manusia ke siapa jugalah. Sebab Al-Quran ia kalam Allah. Jadi kisah yang datangkan itu dia ada specialnya. Nanti kita akan lihat bagaimana specialnya kisah tersebut. Dan bila mana ia merupakan kisah Al-Quran, ianya membawa satu kebenaran, hakikat kebenaran. Sebab waman asdaqu minallahi haditha, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 87, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kisah-kisah yang dibawa ini kisah-kisah yang benar, dan ianya didatangkan dalam bentuk yang suci, yang mana ianya jauh daripada campur-campur tangan. Kadang-kadang kalau kisah di atas dunia ni orang cerita macam-macam ikut hawa nafsu dia, kadang dia punya andaian-andaian dia. Tapi kalau kisah dalam Quran ini sesuatu yang datang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menceritakan sesuatu yang benar. Dan sebab itu kalau kita lihat juga para ulama menyatakan kisah dalam Al-Quran dia bukan sekadar nak memenuhi masa lapang, seronok-seronok nak baca begitu saja, bukan, tetapi ia mempunyai dia punya peranan yang sangat-sangat besar. Dia datang dengan membawa objektif yang jelas, memberi faedah manfaat yang banyak. Sebab tu Allah Ta'ala kata laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah Ta'ala sebut sebagai contohnya dalam surah Yusuf juga. Pada ujung ayat-ayat 111 ini Allah Ta'ala sebut, ditutup dengan surah Yusuf ni, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Maknanya pada kisah-kisah mereka itu Allah Ta'ala sebut laqad, maka sesungguhnya, satu taukid, satu penegasan nak bagi tahu bahawa memang confirm betul-betul kisah-kisah mereka itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya dia menjadi satu ibrah, pengajaran yang sangat-sangat besar kepada mereka yang mempunyai akal fikiran, mereka yang cerdik, mereka yang nak mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan saudara yang dirahmati Allah, yang menariknya, bila mana Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu ayat Quran yang berkaitan dengan kisah, maka kita akan dapati bahawa kisah yang datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran adalah sebaik-baik kisah sebenarnya. Sebagaimana firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sebagaimana dalam surah Yusuf ini juga ayat 3 yang kita sebut tadi, bahawa Allah Ta'ala menceritakan, Allah membawakan sebaik-baik kisah. So, bagaimana yang kata sebaik-baik kisah itu, banyak lagi yang akan kita bincangkan dalam surah Yusuf ini, memberi pengajaran dalam kehidupan kita. Namun begitu, sebagai mukadimah pada hari ini saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam surah Yusuf pada seri akan datang. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.